Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertamanya tuan-tuan, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Jalla wa'ala di atas kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita pada malam yang mulia ini untuk kita terus belajar mencari ilmu pengetahuan, yang mana di kalangan para ulama ada menyebut bahawa mencari ilmu itu merupakan seafdal-afdal ibadah. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala terus menetapkan hati kita untuk kita terus mencari ilmu, untuk kita memahami qala Allah wa qala Rasul, dan kita faham tentang agama ini insya-Allah. Tuan-tuan mukminin yang dimuliakan sekalian, kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan alam barzakh ataupun alam kubur, yang mana pertemuan kita yang lepas kita dah sebut tentang beberapa golongan yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang akan diazab oleh Allah Jalla wa Ala di alam barzakh. Dan macam kita sebut pada pertemuan dulu, secara umumnya mereka yang mana tidak mentaati Allah Jalla wa Ala, yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur ataupun di alam barzakh. Namun di sana tuan-tuan, ada beberapa golongan yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam sebut secara khusus ciri-ciri golongan tersebut, yang mana mereka itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Dan pada pertemuan yang dulu kita dah bincang dua golongan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dua golongan itu, mereka berdua, mereka itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Dan dua golongan tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yamshi bin namimah, yang mana dia membawa berita-berita bohong ataupun mengadu-ngadu domba, cuba untuk memecah belahkan masyarakat. So itu golongan yang pertama yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh ataupun alam kubur. Golongan yang kedua, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, la yastatiru min baulih, yang mana golongan tersebut dia tidak menutup diri dia ketika mana dia membuang air kecil ataupun membuang air kencing ke berak ke, tak kiralah tuan-tuan. Tapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, la yastatiru min baulih, dia tidak menutup diri dia ketika mana dia membuang air. Bahkan Syekh Sa'di rahimahullah, apabila beliau mensyarahkan hadis ni, dia mengatakan bahawa termasuklah golongan yang mana apabila dia membuang air kecil ataupun membuang air besar, dia tidak menjaga kesucian badan dia ataupun dia tidak menjaga kesucian pakaian dia ketika mana dia membuang air kecil ataupun membuang air besar, sehingga menyebabkan keadaan dia tidak membolehkan untuk dia melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. So golongan itu tuan-tuan, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun ketika mana mereka masih lagi berada di alam barzakh, di alam barzakh. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin yang dimuliakan sekalian, ada lagi beberapa golongan
yang mana disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam secara khusus kepada kita untuk memberi peringatan kepada kita tentang ada golongan-golongan yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana mereka berada di alam barzakh. Antaranya tuan-tuan, sepotong hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, kata beliau, pernah satu ketika, satu pagi Rasul sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada kami. Dan dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa setelah mana baginda sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, tuan-tuan, menjadi kebiasaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda selesai salat subuh, baginda akan berpaling ke arah sahabat-sahabatnya dan akan bertanya kepada sahabat-sahabatnya. So perkara itu berlaku pada satu pagi, kata Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Satu pagi Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat subuh, baginda berpaling ke arah para sahabatnya. Kemudian baginda menceritakan tentang mimpi dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabatnya ketika itu tentang mimpi dia. Tuan-tuan, mimpi para anbiya alaihi wassalatu wassalam merupakan wahyu yang datang daripada Allah Jalla wa Ala. Dia berbeza tuan-tuan dengan mimpi kita manusia biasa. Kita mimpi kita tak ada apa-apa pun, bahkan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah di dalam agama. Tetapi berbeza tuan-tuan dengan mimpi para anbiya alaihi wassalatu wassalam, yang mana mimpi-mimpi mereka ini boleh dijadikan sebagai hujjah di dalam agama. So di dalam hadis ini tuan-tuan, Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahawa pada satu pagi baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami tentang mimpi dia, tentang mimpi dia. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam dia cerita, innahu atani al-lailah atiyani wa innahuma bata'athani. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua malaikat mendatangi aku pada satu malam. Dalam mimpi dia ni, Nabi cerita kepada para sahabat, ada satu malam ada dua malaikat datang bertemu dengan aku. Dan dalam riwayat yang lain mengatakan malaikat itu adalah Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail. Dan dua malaikat itu bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, ibta'athani, kata Nabi. Dan dua malaikat itu mengejutkan aku, membangkitkan aku, membangunkan aku. Wa innahuma qala li, maka mereka berdua berkata kepada aku, intalik, mari sini, ikut aku, ataupun beredarlah. Wa inni talaqtu ma'ahuma, lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila dua malaikat itu bangun, membangunkan aku, kemudian disuruh aku supaya ikut dia, lalu aku pun bangun. Wa inna ataina ala rajulin mudtaji', lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cerita, dua malaikat itu dibawa aku bertemu dengan ataupun melihat seorang lelaki, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana lelaki itu sedang berbaring. Lelaki itu sedang berbaring. Wa idza akharu qa'imun alaihi bisakhra. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, melanjutkan, ketika mana ada seorang lelaki sedang berbaring, kemudian ada lelaki yang lain sedang berdiri di atasnya, yang mana lelaki tersebut sedang memegang satu bongkah satu bongkah batu. Wa idza akharu qa'imun alaihi bisakhra. Seorang lelaki itu bangun dan pada tangannya ada sebongkah batu. Wa idza huwa yahwi bis-sakhra li ra'sihi fayaslaghu ra'sahu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ceritakan mimpi dia kepada para sahabat. Lelaki yang bangun tadi, dia menjatuhkan batu tu tadi. Dia menjatuhkan ke atas kepala orang yang duduk, orang yang baring tadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaslaghu ra'sahu, pecah hancur kepala orang yang baring tadi. Fayatadahdahul hajar ha huna
fayatba'ul hajar fayakhudhuhu fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kan. Kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam, batu tersebut apabila telah pun dijatuhkan ke atas kepala lelaki tadi, dan kepala lelaki tadi hancur, berkecai. Batu tersebut apabila berkecainya kepala tadi, dia mengelilingi orang yang membaling tu. Kemudian dia pergi semula datang menghampiri orang yang membaling tu. Kemudian orang yang membaling itu, dia akan ambil semula batu tadi. Dia akan ambil semula batu tu. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, dia kata lelaki itu mengambil, kemudian kepala orang yang mana telah pun dijatuhkan tadi, dia berubah, dia menjadi seperti mana kebiasaan macam permulaan tadi. Maksudnya dia jadi elok macam sedia kala, elok. Thumma ya'udu alaihi fayaf'al bihi mithla ma fa'ala bihi al-marratal ula. Kemudian dia buat lagi seperti itu, seperti mana yang dia buat tadi. Setiap kali dia berdiri di atas orang tu, lelaki tersebut, kemudian dia akan jatuhkan ke atas kepala lelaki tersebut dengan bongkah batu yang besar, kemudian hancur berkecai. Kemudian batu itu akan pergi semula kepada dia, dan dia ambil lagi, dan dia akan jatuhkan lagi ke atas kepala itu sampai berkecai. Tuan-tuan, perkara itu berlaku berterusan. Berlaku berterusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia melihat keadaan seperti itu, dia rasa hairan dan dia rasa begitu ngeri ataupun kengerian perkara itu berlaku di hadapan dia, sehingga dia berkata kepada dua malaikat tersebut, subhanallah ma hadan. Maha suci Allah. Tuan-tuan, perkataan subhanallah menunjukkan satu ketakjuban. Ketakjuban. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia merasa takjub terhadap perkara yang berlaku di hadapan mata dia. Subhanallah ma hadan. Maha suci Allah, kenapa perkara itu berlaku kepada lelaki ni? Qala li, lantas dua malaikat itu berkata kepada aku, intalik. Mari sini beredar bersama aku, beredar. Maksudnya tuan-tuan, dua malaikat tersebut dia tidak menjawab persoalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masih lagi mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang lain. Intalik. Kemudian fantalaqna fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pun pergi ke satu tempat, yang mana tempat itu terdapat seorang lelaki yang mana sedang meniarap, menghadapkan kepala, menghadapkan tengkuk dia ke atas, meniarap. Wa idza akharu qa'imun alaihi bikalluibin min hadid. Kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ada pula seorang lelaki lain yang berdiri di atas kepala orang tersebut, yang mana lelaki itu ada membawa satu pengait yang dibuat daripada besi. Pengait yang dibuat daripada besi. Wa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhihi fayusharshiru shidqahu ila qafahu wa min kharahu ila qafahu wa 'ainahu ila qafahu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang mana memegang pengait tadi, yang berada di atas orang yang sedang meniarap tadi, dia akan memegang pengaitnya dan dia akan mengait daripada mulut sampai ke tengkuknya. Subhanallah tuan-tuan. Dia akan mengait daripada mulut sampai ke tengkuknya. Kemudian tidak habis setakat itu tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min kharahu ila qafahu wa 'ainahu ila qafahu. Kemudian dikait pula hidungnya sampai ke tengkuknya. Kemudian dikait pula matanya sampai ke tengkuknya. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kita keadaan itu, yang mana orang yang mana memegang pengait, dia akan mengait mulutnya, mulut orang yang sedang meniarap tadi sampai ke tengkuknya, mengait pula hidungnya sampai ke tengkuknya, mengait pula matanya sampai ke tengkuknya. Kemudian thumma yatahawwalu ila al-janibil akhar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang memegang pengait tadi, dia beralih pula ke tempat sebelah sudut yang lain. Sebelah sudut yang lain. Tuan-tuan, boleh jadi pada permulaan tadi
Dia telah pun mengait pada belah kanan contohnya. Kemudian kali yang kedua kata Nabi SAW, manusia yang memegang pengait tadi, dia beralih pula ke sebelah yang lainnya. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-bijanibil awwal. Maka dia buat perkara yang sama seperti mana apa yang dia buat pada peringkat yang awal tadi. Maksudnya tuan-tuan, dia juga mengait di mulutnya sampai ke tengkuknya. Dia juga mengait daripada hidungnya sampai ke tengkuknya. Dia juga mengait daripada matanya sampai ke tengkuknya. Fama yafraghu min dhalikal janib hatta yasihha dhalikal janib kama kan. Kemudian Nabi SAW cerita lagi kepada kita. Dia kata, lelaki itu akan berterusan buat macam tu. Apabila selesai sebelah ini, lelaki tersebut akan buat lagi sebelah yang satu lagi. Dan setiap kali dia nak buat yang sebelah yang satu lagi, kata Nabi SAW, muka dia dah pun berubah seperti mana sedia kala. Dan ianya berterusan tuan-tuan, berterusan, sehinggalah baginda SAW berkata kepada dua malaikat tadi, Subhanallah mahadan, maha suci Allah, apakah berlaku, kenapakah perkara itu berlaku kepada lelaki itu? Lalu kata malaikat, intalik. Sekali lagi tuan-tuan, malaikat dia tidak menjawab perkataan ataupun pertanyaan daripada Nabi SAW. Intalik kata malaikat tersebut kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW dibawa lagi kepada satu tempat. Fantalaqna fa'ataina ala misli tanawur. Kata Nabi SAW, kami mendatangi sesuatu yang bentuknya seperti tempat pembakaran. Dua malaikat tadi dibawa Nabi SAW, dan kata Nabi, tempat yang dibawa oleh dua malaikat tadi seolah-olah seperti mana tempat pembakaran. Tempat pembakaran. Qala fattala'na fihi fa idza fihi rijalun wa nisaa'un uratun. Kemudian Nabi SAW dia kata, kemudian kami melihat di dalamnya, di dalam tempat pembakaran tersebut, fihi rijalun wa nisaa'un uratun. Dan kata Nabi SAW, di dalamnya terdapat lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang dalam keadaan bertelanjang, berbogel, tidak mengenakan sebarang pakaian, bertelanjang, uratun. Wa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum fa idza atahum dzalikal lahabun dawda. Lantas kata Nabi SAW, apabila mereka berada di tempat pembakaran tersebut, kemudian datang lahab ataupun api daripada bawah, maka mereka akan berteriak kepanasan. Berteriak kepanasan. Qala qultu lahuma. Sekali lagi tuan-tuan, Nabi SAW dia bertanya kepada malaikat, mahaula, siapakah mereka berdua itu? Sehingga kan apabila mereka dibakar daripada bawah, sehingga mereka itu berteriak, berterempit. Kenapa? Kerana kesakitan yang teramat sangat. Siapakah mereka itu? Qala li intalik. Sekali lagi tuan-tuan, para malaikat itu tidak menjawab pertanyaan daripada Nabi SAW. Intalik. Mari sini, aku nak bawa lagi engkau ke tempat yang lain. Lantas tuan-tuan, fantalaqna fa'ataina ala nahrin. Dua malaikat itu dibawa lagi Nabi SAW ke satu tempat, dan tempat itu nahrin, kata Nabi SAW, iaitu satu sungai. Wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah. Dan kata Rasul SAW, di dalam sungai itu terdapat seorang lelaki yang sedang berenang-renang. Dalam sungai tersebut terdapat seorang lelaki yang sedang berenang-renang. Wa idza ala syattin nahri rajulun qad jama'a 'indahu hijaratan katsiratan. Kemudian Nabi ceritakan kepada kita, ketika mana ada seorang lelaki yang sedang berenang-renang di dalam sungai, kemudian ada lagi seorang lelaki yang berada di tepi sungai. Ada seorang lelaki lain yang berada di tepi sungai. Qad jama'a 'indahu hijaratan katsiratan. Yang mana lelaki yang berada di tepi sungai tersebut, dia sedang mengumpul batu-batu yang banyak. Dia mengumpul batu, kumpul batu yang banyak.
Wa idza dzalika as-sabihu yasbahu ma yasbah thumma ya'ti dzalika alladhi qad jama'a 'indahu al-hijarah fayafgharu lahu fahu fayulqimahu hajara. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana orang itu sedang berenang, lantas dia pergi ke tepi. Dia berenang, dia pergi ke tepi. Kemudian orang yang mana berada di tepi yang sedang mengumpul batu tadi, dia menghampiri orang yang berenang tu, kemudian dia buka mulut orang yang berenang tu. Dia buka mulut dia. Kemudian dia buat apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayafgharu lahu fahu fayulqimahu hajara. Lantas apabila dia membuka mulut lelaki tersebut dan dia memasukkan batu-batu yang dia telah kumpulkan tadi ke dalam mulut lelaki tadi. Tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi menggunakan hajara, banyak batu, tuan-tuan. Maksudnya lelaki tersebut dimasukkan ke dalam mulutnya dengan batu-batu yang dia kumpulkan tadi. Bukan satu batu, tetapi batu-batu yang dia kumpulkan semuanya dimasukkan ke dalam mulut lelaki tersebut. Fayantaliqu yasbahu thumma yarji'u ilaihi kullama raja'a ilaihi faghara lahu fahu fa'alqamahu hajara. Dan begitulah seterusnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana dimasukkan ke dalam mulutnya batu-batu, kemudian dia pergi semula ke tengah. Dia akan berenang, kemudian dia akan kembali semula ke tepi, kemudian dia akan dimasukkan lagi batu-batu ke dalam mulutnya. Selantas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dua malaikat tersebut, "Mahadzan?" Siapakah mereka ini? Lantas kata malaikat tersebut, "Intalik." Masih lagi tidak menjawab pertanyaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah tuan-tuan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan oleh dua malaikat ini dan menunjukkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam keadaan-keadaan yang akan ataupun keadaan-keadaan umatnya yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni ra'aitu mundzul lailah ajaban." Sesungguhnya malam ini aku melihat satu perkara yang sangat takjub. Sangat ngeri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fama hadzal ladzi ra'ait?" Qala li inna sanukhbiruk. Kemudian tuan-tuan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut begitu kepada dua malaikat tadi, kemudian dua malaikat tu dia kata, "Inna sanukhbiruk." Sekarang aku baru nak bagi tahu kepada engkau. Siapakah mereka yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tadi? Lantas kata malaikat tersebut, "Amma ar-rajulul awwal alladhi ataita alayhi yuslaghu ra'suhu bil hajar fa innahu ar-rajulul ladhi ya'khudhu bil Qur'an wa fi riwayah rajulun 'allamahu Allahul Qur'an fayarfudhuhu wa yanamu 'anis salatil maktubah." Adapun lelaki yang pertama, golongan yang pertama, kata malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang pertama yang mana lelaki yang terbaring, kemudian ada lelaki yang berada di atasnya dan menghempap seketul batu di atas kepalanya dan berkecai kepala dia. Lelaki itu adalah golongan yang mana ya'khudhu bil Qur'an. Ataupun dalam riwayat yang lain, rajulun 'allamahu Allahul Qur'an. Lelaki yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun mengajar kepada dia Al-Qur'an. Tuan-tuan, dalam golongan yang pertama ini, Nabi cerita kepada kita, golongan yang diazab itu merupakan orang alim. Orang yang mana Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada dia Al-Quran. 'Allamahu Allahul Quran. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada dia Al-Quran. Tapi apa yang dia buat? Fayarfuduhu. Akan tetapi apa yang dia pelajari semuanya dia tolak. Ataupun dalam kata lain, tuan-tuan, dia tidak mengikut apa yang dia pelajar. Dia menolak apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ataupun yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Fayarfuduhu, dia menolak perkataan-perkataan Allah, perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yanamu 'anis salatil maktubah, dan dia tidur dalam keadaan dia tidak melakukan salat yang diwajibkan ke atasnya.
Itu golongan yang pertama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fir riwayah, dalam riwayat yang lain, yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, dan perkara tersebut akan ditimpakan kepadanya, azab itu akan ditimpakan kepadanya ila yaumil qiyamah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan ditimpakan kepadanya sampai berterusan sampai hari akhirat, sampai hari kiamat. Wa amma ar-rajulu alladhi ataita alayhi yusharshar shidquhu ila qafahu wa min kharuhu ila qafahu wa 'ainuhu ila qafahu fa innahu ar-rajulu alladhi yaghdu min baytihi fayakdhibul kadhibata tablughul afaq. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, adapun seorang lelaki yang kedua tadi, yang mana ianya dikait daripada mulutnya sampai ke tengkuknya, dikait daripada hidungnya sampai ke tengkuknya, dikait daripada matanya sampai ke tengkuknya, adalah lelaki-lelaki yang mana melakukan kedustaan-kedustaan. Melakukan kedustaan-kedustaan. Cakap dia, cakap perkara-perkara yang bohong. Dia mengada-ngadakan berita-berita yang tidak ada. Dia melakukan kedustaan-kedustaan hingga dia keluar pagi-pagi ke rumahnya, dia berkata-kata perkara-perkara yang dusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tablughul afaq, seolah-olah dia merasa gembira dengan perbuatan dia tersebut. Dia merasa gembira dengan perbuatan dia tersebut. Dan lelaki itu, seperti mana gambaran yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana berada di alam barzakh, dia akan dikaitkan. Dia akan dikaitkan mulut dia sampai ke tengkuknya. Dia akan dikaitkan hidungnya sampai ke tengkuknya. Dia akan dikaitkan mata dia sampai ke tengkuknya. Subhanallahil azim, tuan-tuan. Azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang membawa berita-berita palsu. Orang yang membawa berita-berita palsu. Kemudian yang ketiga, wa ammar rajul wan nisa al-uratul ladzi fi misli tanur fahum zunnah waz-zawani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pun golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga, yang mana kamu nampak ada lelaki dan perempuan dalam keadaan bertelanjang, yang mana apabila datangnya dibakar kepada mereka api, lantas mereka berteriak bertempik kerana kepanasan. Lelaki dan perempuan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zunatu waz-zawani. Lelaki penzina dan perempuan penzina. Lelaki penzina dan perempuan penzina. Wa amma ar-rajulu alladhi ataita alayhi yasbahu fin nahri wa yulqamul hajar fa innahu akilur riba. Golongan yang keempat, tuan-tuan, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang digambarkan kepada kita, yang mana pergi berenang-renang di tengah-tengah laut, di tengah-tengah sungai, kemudian dia menghampiri seorang lelaki yang mengumpul-ngumpul batu, kemudian dia memasukkan batu-batu tersebut ke dalam mulutnya, merupakan lelaki-lelaki yang akilur riba, yang memakan hasil riba. Tuan-tuan, ada 4 golongan ini yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana mereka berada di alam barzakh lagi. Ketika mana mereka berada di alam barzakh lagi. Ibn Hajar Al-Asqalani, begitu juga Ibn Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahawa gambaran-gambaran yang dinyatakan, yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut merupakan gambaran-gambaran azab, siksaan yang akan diberikan kepada penghuni-penghuni barzakh. Penghuni-penghuni barzakh. Lebih-lebih lagi, tuan-tuan, apabila dalam riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam sebut yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dia akan diperlakukan sebegitu ila yaumil qiyamah, sehinggalah hari akhirat. Alam barzakh belum lagi berlaku akhirat, tuan-tuan. Akhirat belum lagi berlaku, kiamat belum lagi berlaku. Akan tetapi ketika mana mereka berada di alam barzakh, mereka telah pun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siksaan itu akan berterusan sampailah ke hari akhirat. Sampailah ke hari akhirat. Tuan-tuan, bila kita tengok 4 golongan itu, keempat-empat itu merupakan mereka yang mana melakukan dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar. Yang pertama, mereka memahami agama, ataupun kita katakan orang agama, tetapi mereka tidak mengendahkan tentang ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Mereka tidak menggunakan ilmu-ilmu tersebut
Untuk apa? Untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis ni mengatakan mereka tidur dalam keadaan mereka tidak melaksanakan salat-salat yang difardukan kepada mereka. Tidak mengendahkan arahan-arahan daripada Allah Subhanahu wa taala sekalipun mereka orang yang alim ataupun orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Golongan yang kedua adalah ghibah. Pendusta-pendusta yang mengadu-ngadu domba. Golongan itu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia masih lagi berada di alam barzakh. Golongan yang ketiga adalah golongan-golongan penzina dan golongan yang keempat adalah pemakan-pemakan riba. Pemakan-pemakan riba. Tuan-tuan mukminin yang dimuliakan sekalian, selain daripada empat golongan ni, ditambah pula dengan dua golongan yang telah kita sebutkan di awal dulu, iaitu yamshi bin namimah, iaitu ghibah, yang membawa berita-berita ghibah. Kemudian yang kedua adalah la yastatiru min baulihi, yang mana tidak mengendahkan kesucian diri dia. Ada lagi beberapa golongan yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, di alam barzakh. Antaranya adalah mereka yang berhutang. Mereka yang berhutang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu akan tergantung dengan hutangnya hatta yuqda anhu, sehingga hutangnya dilangsaikan. Tuan-tuan kena hati-hati dengan hutang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jiwa orang mukmin itu akan tergantung dengan hutangnya sehingga hutangnya dilangsaikan, hutangnya dibereskan, barulah dia tidak tergantung. Al-Iraqi tuan-tuan bila disebut mu'allaqah, tergantung, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan kepada dia sebarang hukuman lagi. Sekalipun dia seorang yang saleh, sekalipun dia seorang yang saleh, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kemuliaan kepada dia selagi mana dia tidak membereskan hutang dia. Mu'allaqah, tergantung dengan hutangnya sehingga dia dibereskan hutang tu. Sebab itu Syekh Saleh Al-Utsaimin apabila beliau mentafsirkan ayat ni, mensyarahkan hadis ni, beliau mengatakan bahawa orang yang mana berhutang, jiwa mereka merasa tidak tenteram. Sekalipun seorang yang saleh, orang yang baik, orang yang mengamalkan agama dalam kehidupan dia, dia seorang yang baik, tetapi apabila dia mati dalam keadaan dia masih lagi berhutang, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, jiwa dia ketika itu dalam keadaan yang tidak tenteram, sehingga dia merasakan satu penyesalan kerana dia tidak membereskan hutang dia. Apabila jiwa tak tenteram tuan-tuan, dia akan merasakan satu perkara yang apa orang kata, tidak merasakan satu keamanan, kedamaian di dalam jiwa dia ketika mana dia berada di alam barzakh. Sekalipun dia seorang yang saleh. Sebab apa tuan-tuan? Kerana dia tidak melangsaikan hutang dia. Tidak melangsaikan hutang dia. Sehingga kan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain. Semua dosa Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Semua dosa bagi orang yang mati syahid, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan, illa ad-dain, kecuali orang yang mati syahid dan dia meninggalkan hutang. Sekalipun mati syahid tuan-tuan, orang yang saleh, orang yang berjuang, orang yang mengorbankan harta dia, mengorbankan jiwa dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mati syahid, tetapi dalam keadaan dia berhutang, Allah Subhanahu wa taala masih lagi menggantung dia, tidak memberikan kemuliaan kepada dia sekalipun dia mati syahid. Yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa dain. Semua dosa bagi orang yang mati syahid semuanya Allah ampunkan, kecuali dosa orang yang meninggalkan dalam keadaan dia masih lagi berhutang. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sebut tentang hutang, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat ambil berat tentang hutang. Sangat-sangat ambil berat. Hutang itu walaupun sikit, wajib untuk kita nak bayar. Wajib kita bayar. Banyak lebih-lebih lagi lah. Kalaulah sedikit pun tuan-tuan, wajib untuk kita bayar. Walaupun sekupang, 1%, 2%, wajib untuk kita nak bayar. Kalaulah kita mati, meninggal dunia, maka waris kita ataupun ahli keluarga kita wajib membayar hutang-hutang yang kita tinggalkan.
Sebab tu tuan-tuan, dalam banyak riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya riwayat Jabir radhiyallahu taala anhu. Pernah satu ketika Jabir cerita, kata Jabir radhiyallahu taala anhu, ada seorang lelaki yang mana meninggal dunia. Lantas kami pun memandikan dia, mengkafankan dia, kemudian nak mensalatkan lelaki tersebut. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pun menghampiri lelaki itu. Kemudian perkataan yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah lelaki itu mempunyai hutang? Adakah lelaki itu mempunyai hutang? Lantas orang berkata, ya benar ya Rasulullah. Lelaki sekarang masih lagi mempunyai hutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak mensalatkan lelaki itu. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam tak nak mensalatkan lelaki itu. Tak nak mensalatkan lelaki itu. Sehinggalah kata Jabir radhiyallahu taala anhu, bangun Abu Qatadah. Bangun Abu Qatadah. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, hutang dia yang 2 dinar itu akan aku yang lansaikan. Aku akan lansaikan hutang dia tadi. Setelah mana baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan Abu Qatadah, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bangun dan mensalatkan lelaki itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan mensalatkan lelaki itu. Apabila pun selesai pengurusan jenazah lelaki itu, dah kebumikan semua. Kemudian Jabir radhiyallahu taala anhu dicerita, selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bertanya kepada Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, adakah engkau telah pun melangsaikan hutang lelaki itu? Adakah engkau telah pun melangsaikan hutang tu? Abu Qatadah, hari yang pertama Abu Qatadah dia kata, dia baru meninggal ya Rasulullah. Aku masih lagi tidak melangsaikan hutang dia. Dia baru lagi meninggal. Kemudian Jabir radhiyallahu taala anhu dicerita, hari keesokannya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi bertemu dengan Abu Qatadah dan dia bertanya kepada Abu Qatadah tentang hutang yang dia nak bayar kepada lelaki itu. Wahai Abu Qatadah, adakah engkau telah pun membayar hutang yang telah engkau sanggupkan tu? Hari yang kedua barulah Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu kata, ya Rasulullah, aku dah pun membayar hutang dia. Aku dah pun membayar hutangnya. Lantas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an baradat alaihi jildu. Sekarang wahai Abu Qatadah, barulah sejuk kulit dia. Barulah sejuk kulit lelaki tadi. Tuan-tuan, selagi mana dia tidak membereskan hutang dia, selagi itulah tergantung jiwa dia. Tergantung jiwa dia, sekalipun dia seorang yang saleh, seorang yang baik. Sebab itu tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu taala anhu dia cerita kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat tentang hutang ni, sehingga setiap kali salat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali salat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Tuan-tuan, doa ni perlu untuk kita selalu amalkan, dan itu merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, setiap kali baginda sallallahu alaihi wasallam salat, baginda tidak meninggalkan doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada melakukan dosa, wal maghram, dan daripada berhutang. Tuan-tuan, ambil beratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hutang. Dan macam kita sebutkan tadi, orang yang berhutang, dia akan tergantung jiwa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dilangsaikan hutang dia. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kalau kita mempunyai hutang, nak tak nak kita kena berusaha untuk melangsaikan hutang tu. Nak tak nak tuan-tuan, kita kena usaha untuk melangsaikan hutang tu. Bahkan kita kena didik diri kita. Kena didik diri kita supaya sebolehnya jangan berhutang. Sebolehnya tuan-tuan jangan berhutang, dan kena bagi tahu kepada anak-beranak kita, keluarga kita, sebolehnya jangan berhutang walaupun sekupang RM1, RM2. Sebab dosa hutang itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar di sisi Allah. Kemudian golongan yang seterusnya yang disebut juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana mereka berada di alam barzakh adalah mereka yang salat dalam keadaan mereka yang tidak berwudu. Mereka yang salat
tetapi salat dalam keadaan tidak berwuduk. Kemudian mereka yang mana tidak membantu orang lain dalam kesusahan. Ada orang susah tetapi dia tidak membantu orang tersebut. So orang itu juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Dalam riwayat Ibn Abi Shaybah dan Abdul Razak dalam musannafnya, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang mana dimasukkan ke dalam kubur. Ada seorang lelaki yang dimasukkan ke dalam kubur. Kemudian didatangi lelaki tersebut dengan malaikat. Malaikat datang bertemu dengan lelaki tadi. Lantas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat tersebut hendak mengenakan hukuman sebat kepada penghuni kubur tersebut sebanyak 100 kali sebatan. 100 kali sebatan. Kemudian lelaki itu berkata kepada malaikat, dan dia menyebut kebaikan-kebaikan dia. Aku dulu salat, aku dulu telah pun mengorbankan harta dan jiwa aku untuk berjihad fi sabilillah dan sebagainya. Dia menyebut kebaikan-kebaikan dia. Kemudian diminta kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, ringankanlah azabku. Ringankanlah azabku. Lantas malaikat itu pun meringankan azab dia. Meringankan azab dia sampailah kepada satu sebatan sahaja. Satu sebatan sahaja. Kemudian lelaki tersebut bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa engkau tidak terus ringankan kepada aku dan tidak menyebat aku? Kenapa masih lagi mengenakan satu sebatan kepada aku? Kemudian kata malaikat tersebut, innaka balta yawman thumma sallaita wa lam tatawadda wa sami'ta rajulan yastaghithu mazluman falam taghithhu. Kata malaikat tersebut kepada penghuni barzah tadi, yang satu sebatan itu adalah pernah satu hari yang mana engkau salat dalam keadaan engkau tidak berwudu. Engkau salat dan engkau tidak berwudu. Wa sami'ta rajulan, dan engkau telah pun mendengar seorang lelaki yang minta tolong kepada engkau kerana dia telah pun dizalimi. Falam taghithhu, akan tetapi engkau tidak menolongnya. Tuan-tuan, satu sebatan di alam barzah itu teruk, tuan-tuan. Bukan sebatan macam kita kat dunia. Bukan macam sebatan kita kat dunia. Satu sebatan di akhirat, di alam barzah, teruk. Bahkan lelaki tersebut dikenakan satu sebatan hanya kerana dia tidak berwudu ketika mana dia melaksanakan salat. Dan dia tidak membantu orang yang dalam keadaan kesusahan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dicerita kepada kita golongan-golongan yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana mereka berada di alam barzakh. Adalah mereka yang mana diratapi oleh ahli keluarganya. Mereka yang meninggal dunia, kemudian mereka itu diratapi oleh ahli keluarganya. Sebagaimana dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innal mayyita yu'azzabu bi bukai ahluhu alaihi. Sesungguhnya orang yang mati itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bibukai ahlahu alaihi, kerana tangisan ataupun ratapan ahli keluarganya ke atasnya. Tuan-tuan, menjadi persoalan ataupun perbincangan di kalangan para ulama terhadap hadis ni. Kenapa orang yang meratapi itu dan kita pula akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah sebut wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang yang berdosa itu tidak akan menampung dosa orang lain. Orang lain yang berdosa, kenapa pula kita diazab? Sebab itu di kalangan para ulama, jumhur ulama mengatakan bahawa ratapan ahli keluarga yang akan mengazab penghuni kubur adalah apabila penghuni kubur tersebut mewasiatkan kepada ahli keluarganya supaya meratapi kematian dia. Apabila aku mati, kamu kena menangis, kamu kena buat kenduri 3 hari, kamu kena buat kenduri 7 hari, contohnya macam tu. Maksudnya seolah-olah dia meratapi. Dia telah pun mewasiatkan ahli keluarganya supaya meratapi kematian dia. Maka kata jumhur ulama, perkara itulah yang termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana penghuni barzakh akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ratapan daripada ahli keluarganya. Tuan-tuan, pandangan itu jugalah yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha.
Aisyah, satu ketika Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, Ibn Umar dia tersilap di dalam memahami hadis ni. Dia tersilap dalam memahami hadis ni. Lantas Aisyah radhiyallahu taala anha dia mendengar. Kemudian dia kata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan Abu Abdurrahman, iaitu Ibn Umar tadi. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dia. Lantas Aisyah radhiyallahu taala anha dibawa satu hadis yang mana dia kata ada seorang wanita Yahudi, yang mana dia minta ahli keluarganya menangisi pemergian dia. Lantas dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakhnya. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha dia membacakan ayat Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang yang mana berdosa dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Kalaulah orang itu meratapi kerana diwasiatkan oleh penghuni kubur tersebut, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana perbuatan dia yang mana mewasiatkan kepada ahli keluarga dia supaya meratapi kematian dia. Nasiruddin Al-Albani rahimahullah apabila dia mensyarahkan hadis ni, dia kata lelaki yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ahli keluarganya meratapinya, apabila lelaki tersebut dia tidak mengingatkan kepada ahli keluarga dia supaya jangan meratapi kematian dia. Dia tidak mengajar ahli keluarga dia supaya jangan meratapi kematian dia. Orang yang mana tidak memberitahu kepada ahli keluarga dia dan ahli keluarganya meratapi kematian dia, dia termasuk dalam hadis ni tuan-tuan. Dia termasuk dalam hadis ni. Sebab itu tuan-tuan, satu perkara yang sangat-sangat perlu untuk kita buat, kita kena ingatkan kepada keluarga kita. Kalaulah kita mati, jangan meratapi kematian kita. Jangan meratapi kematian kita. Kerana apabila mereka meratapi kematian kita, kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ratapan mereka. Kemudian petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, apabila berlakunya kematian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati orang supaya jangan meratapi kematian. Dan perkara itu banyak berlaku tuan-tuan kepada para sahabat. Sebab amalan meratap kematian ini amalan jahiliyah. Perkara itu dah sebati dalam kehidupan masyarakat Arab ketika itu. Sebab itu perkara itu berlaku di tengah-tengah masyarakat, dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam dia melihat keadaan itu berlaku, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan cuba untuk menenangkan orang tersebut. Dan perkara itu banyak berlaku. Antaranya hadis yang mana menceritakan seorang wanita yang mana berada di hadapan kubur anak dia dan dia meratapi kematian anak dia. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati wanita tersebut? Nabi dekat dengan wanita tu dan Nabi kata, ittaqillaha wasbiri. Wahai wanita, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabarlah. Sabarlah di atas kematian tu. Tuan-tuan, itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau kita nampak perkara itu berlaku di hadapan kita, datang dekat dengan dia dan minta dia bersabar. Minta dia bersabar. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Itu petunjuk yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tuan-tuan, itu merupakan golongan-golongan yang diceritakan dalam hadis-hadis tentang orang yang mana akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana mereka masih lagi berada di alam barzakh. Kemudian ada beberapa golongan yang mana yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Ada beberapa golongan yang tidak akan diazab oleh Allah. Umumnya tuan-tuan, golongan yang mana yang tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang melakukan amal yang saleh. Mereka yang melakukan amal yang saleh. Mereka yang menjadikan Islam sebagai agama mereka, cara hidup mereka. Mereka itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana mereka berada di alam barzakh. Kemudian di sana ada beberapa hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita. Orang ataupun golongan-golongan khusus yang tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan terlepas daripada azab kubur. Orang yang mati syahid. Kemudian termasuklah dalam golongan itu adalah mereka yang gugur mati ketika mana mereka berada di sempadan. Mereka menjaga di sempadan, kemudian mereka gugur syahid.
Lalu mereka itu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan terlepas daripada azab kubur. Mereka akan terlepas daripada azab kubur. Kemudian orang yang ketiga, golongan yang ketiga yang akan terlepas daripada azab kubur adalah mereka yang mati dalam keadaan disebabkan mereka sakit perut. Dalam keadaan mereka sakit perut, kemudian mereka meninggal dunia. So mereka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terlepas daripada azab kubur. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, wa may yaqtulhu batnuhu fala yu'adzib fi qabrihi. Mereka yang mati disebabkan sakit perut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Tiga golongan tu tuan-tuan, syahid, mereka yang gugur ketika mana mereka menjaga di sempadan, kemudian mereka yang mati dalam keadaan sakit perut. Dan tiga golongan ni tuan-tuan, kita tak boleh nak usaha. Maksud saya, perkara itu kadang-kadang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contohnya apa? Contohnya orang yang mati dalam keadaan sakit perut. Kemudian akan tetapi di sana ada beberapa lagi hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita. Antaranya mereka yang sentiasa membaca suratul mulk. Mereka yang sentiasa membaca suratul mulk. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, orang yang mana membaca suratul mulk setiap hari, mereka itu akan terlepas daripada azab kubur. Bahkan surah tersebut akan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang sentiasa membaca surah itu terlepas daripada azab kubur. Membaca suratul mulk. Sebab itu tuan-tuan, dalam riwayat para sahabat dicerita baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur selagi mana baginda tidak membaca suratul mulk. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur selagi mana baginda tidak membaca suratul mulk. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Aku sangat-sangat berharap surah itu, yaitu suratul mulk, berada di dalam hati setiap manusia dalam kalangan umatku. Tuan-tuan kena hafal surah itu dan kena baca setiap hari sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena baca setiap hari. Kemudian tuan-tuan, ada juga dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita, golongan yang juga terlepas daripada azab kubur adalah mereka yang mana mati pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat. Pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat. Dan ini juga tuan-tuan kita tak boleh nak usahakan. Sebab itu semua telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka yang mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, mereka itu kata baginda sallallahu alaihi wasallam akan diselamatkan daripada azab kubur. Akan diselamatkan daripada azab kubur. Kata Nabi dalam riwayat Tirmizi, dan hadis itu dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, ma min muslim yamut yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabr. Mana-mana lelaki muslim, mana-mana muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka itu mati pada hari Jumaat ataupun mati pada malam Jumaat, waqahu Allahu fitnatal qabr. Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia daripada fitnah kubur. Tuan-tuan, fitnah kubur macam kita sebut dulu. Kebanyakan para ulama bila mentafsirkan, mensyarahkan fitnah kubur, mereka mengatakan adalah persoalan-persoalan yang akan ditujukan oleh dua malaikat kepada ahli kubur. Itu fitnah kubur. Dan mereka yang mana mati pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat, mereka itu akan terselamat daripada fitnah kubur ataupun persoalan-persoalan yang akan diajukan oleh para malaikat kepada mereka. Mati pada hari Jumaat. Kemudian yang seterusnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mana sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta dijauhkan daripada azab kubur. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan daripada azab kubur, dan mereka itu apabila Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doanya, Allah akan melepaskan dia daripada azab kubur. Sebab tu tuan-tuan, dalam banyak riwayat
Baginda sallallahu alaihi wasallam dia suruh para sahabat dia supaya minta jauh daripada azab kubur. Dan Nabi sendiri pun tuan-tuan sentiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala jauh daripada, hindar daripada azab kubur. Di dalam salat ataupun di luar salat. Sebagaimana hadis Al-Barra bin Azib yang kita sebutkan dulu, yang mana Nabi SAW ulangi kepada para sahabatnya, ista'idhu bil azabil qabri, minta jauhlah kamu semua daripada azab kubur, minta jauhlah kamu daripada azab kubur. Itu di luar salat tuan-tuan. Bahkan di dalam salat pun baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan, dihindarkan daripada azab kubur. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa tu tuan-tuan kita kena selalu amal. Kita kena selalu amalkan. Bahkan dalam banyak riwayat ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam salat dan baginda akan berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa fitnatihi wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. So tuan-tuan kita kena amalkan sunnah tu. Kena berdoa, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jauhkan kita daripada azab kubur. Lebih-lebih lagi tuan-tuan bila kita baca riwayat-riwayat tentang adanya di sana azab kubur, yang mana riwayat-riwayat tersebut memberi gambaran kepada kita berapa dahsyatnya, betapa dahsyatnya azab yang akan dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas penghuni-penghuni kubur. Tuan-tuan mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya secukup sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Dan kita juga sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita daripada azab kubur insya-Allah. Saya tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.